perkara yang penting bagi kita adalah kita berpesan-pesanlah sesama kita. Sebab apa? Kita ni kalau manusia ni, kalau kita tak saling ingat mengingati, kita akan lupa, kita akan lalai, kita tak kuat semangat. Jadi sebab tu menjadi keamalan sahabat-sahabat Rasulullah saling mengingat-ingatkan tentang Ramadan. Sebab tu mereka jumpa, mereka kata Ramadan Karim. Kawan dia jawab, Allahu Akram. Itu dia antara bentuk kita mengingat-ingatkan tentang dah masuk Ramadan. Jadi berpesan ni juga berlaku kepada kita dengan sahabat kita. Dan dalam PKP ni yang paling dekat kita berpesan kepada anak-anak kita, isteri kita, suami kita, itu di antara kita kena kuat, kena berpesan. Sebab kalau kita tak saling mengingati, kita akan lupa. Kan? Sebab tu ada surahnya wal asri demi masa, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Kecuali orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. Jadi kita kena berpesan, kena ingat-ingatkan. Sebab tu kita setiap hari ada azan. Setiap hari walaupun umur kita dah berpuluh-puluh tahun dah umur kita, maka azan tetap disyariatkan. Sebab apa? Mengingatkan kita hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Begitu juga dengan Ramadan, kita kena ingatkan. Saling berbincang, bertanya apa yang kita dah buat, apa yang kita nak buat dalam Ramadan ini. Maksudnya nak buat amal ibadat lah, bukan nak buat nak makan kan. Kita nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak buat? Sebab tuan-tuan, Ramadan ini kita kena peringatkan bahawa dianya adalah satu bulan yang amat indah. Satu bulan yang amat hebat, dia tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ada 12 bulan, tetapi Allah pilih Ramadan. Allah boleh pilih mana-mana bulan. Tetapi Allah memberikan satu nilai yang besar kepada Ramadan. Di mana Allah pilih Ramadan ini untuk Allah turunkan Al-Quran. Allah pilih Ramadan untuk Allah turunkan Al-Quran. Dan Allah letakkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Allah tak letak pada bulan lain. Begitu juga Allah berikan satu amalan yang tidak ada bulan lain, iaitu ibadat sembahyang tarawih. Ibadat sembahyang tarawih. Jadi benda ini tak ada pada bulan yang lain. Tarawih, kalau kita rajin macam mana apa kita nak buat, tak boleh buat. Kecuali ada selepas sembahyang Isya sebelum subuh. Pada bulan Ramadan. Jadi, dengan Allah memilih bulan Ramadan ini untuk diberikan nilai-nilai yang hebat, maka bulan ini menjadi bulan yang cukup bernilai. Macam dengan kertas lah tuan-tuan. Kertas surat khabar tu, 1 kilo baru 15 sen. Berapa tebal kertas surat khabar. Dululah, ketika orang baca surat khabar dulu kan, berpuluh muka surat. Tetapi nilai dia RM1 harga dia. Tapi bila kertas tu dia letak nilai, Bank Negara letak nilai RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Bila Bank Negara letak nilai, maka kertas itu telah pun menjadi terlalu berharga, bernilai kertas tu. Begitu juga dengan Ramadan. Bila bulan tu bulan biasa, tetapi bila Allah letak nilai dengan turunnya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, adanya sembahyang tarawih, maka bulan ini bukan sebarang bulan. Nilai dia terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah bagi ganjaran yang banyak, sebab Allah telah meletak nilai lebih awal kepada bulan Ramadan, maka amalan yang kita buat pun diberikan dengan ganjaran yang berganda-ganda. Tapi kita kena ingat, hebat Ramadan kalau kita tak rebut, tak hebat juga. Walaupun Ramadan tu hebat, kalau kita tengok sia-sia, tengok begitu saja tak jadi. Umpama kita masuk dalam satu gudang. Dalam gudang itu ada banyak barang-barang, perhiasan. Ada emas, ada permata. Dan kita diberi peluang untuk mengambil. Sebanyak mana yang kita nak dalam gudang tu, ambillah sebanyak mana emas yang kita nak. Ambillah sebanyak mana permata yang ada. Tetapi bila kita masuk, diberi peluang untuk ambil sebanyak mana, tiba-tiba kita keluar daripada gudang yang banyak barang perhiasan itu dengan tangan kosong.
Jadi orang akan kata kepada kita, rugilah kamu masuk satu tempat yang ada banyak barang-barang berharga, tiba-tiba kamu keluar tak bawa apa-apa. Dan kita takut kita berada bulan Ramadan, kita masuk bulan Ramadan, tapi bila kita keluar bulan Ramadan, kita keluar tidak membawa apa-apa. Jadi sebenarnya Ramadan ni walaupun sebulan, bukannya panjang pun. Kan? Masa di akhir zaman ni pendek. Kan? Maknanya dah Nabi sebut dalam hadis, ya taqarubuz zaman. Akhir zaman ni, akhir-akhir dekat nak kiamat ni, masa jadi pendek. Setahun, Nabi kata, as-sanah kasyahr. Setahun macam dengan sebulan. Sebulan macam dengan seminggu. Seminggu macam dengan satu hari. Satu hari macam dengan satu percikan bunga api. Jadi maknanya, Ramadan ni pun bukannya panjang. Bukannya panjang Ramadan ni. Kalau kita tak susun betul-betul, kita tak rancang betul-betul, kita tak sempat buat apa-apa, tiba-tiba Ramadan telah pun berada di penghujung. Jadi, saya nak berpesan, di awal Ramadan ini, kita rancanglah beribadat. Terutamanya bersama dengan keluarga kita, yang dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh ke mana-mana. Masa inilah kita boleh berpakat dengan keluarga untuk kita memperbanyakkan amal ibadat. Dan insya-Allah kita harap masuk syurga pun kita masuk satu keluarga insya-Allah. Duduk dalam keluarga dalam syurga juga, duduk bersama dengan keluarga kita. Sebab tu Allah suruh qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kalau terselamat daripada api neraka maknanya masuk syurga. Dan di antara nikmat yang ada kepada ahli syurga, di antaranya adalah dapat masuk syurga sama-sama dengan ahli dia. Masuk syurga bersama-sama dengan keluarga kita. Alhamdulillah kita kalau dapat nikmat lah. Syurga sudahlah nikmat. Tapi kalau semua isteri kita, suami kita, anak-anak kita dapat duduk dalam syurga, ini adalah perasaan yang kena ada. Kita kena tiup perasaan ini kepada anak-anak kita. Jom sama-sama masuk syurga. Kita nak duduk bukan dekat dunia saja bahagia dengan anak-anak dan isteri dan suami, tapi kita juga nak bahagia bersama dengan satu keluarga dalam syurga nanti ini insya-Allah. Jadi saya kata tadi Ramadan bukannya panjang sangat. Tak panjang pun. Kalau tak percaya, kita tengok. Tengok-tengok dalam takwim dah nak habis dah Ramadan. Orang yang boleh merancang dengan baik tentang apa yang nak buat bulan Ramadan, dia akan rasa bagaimana Ramadan itu dapat diisi dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya dalam Ramadan ni, banyak benda yang kita boleh buat. Di antaranya, yang paling mudah kita berdoa sebelum berbuka. Sebelum berbuka puasa, kita berdoa. Sebab doa orang yang berpuasa, di antara salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berdoa sebelum makan, bila dah ada hidangan depan kita, menunggu masuknya waktu berbuka puasa, berdoalah. Maknanya dalam 10 minit kita duduk berdoa. Boleh berdoa, masing-masing kita pakai amin. Mungkin kerana ayah berdoa, maknya, ibunya berdoa, anak-anak berdoa, kita pakai amin. Mudah-mudahan salah satu doa tu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin anak kita berdoa dengan ikhlasnya, Allah lebih mendengar doanya daripada doa kita. Maknanya, ambil peluang untuk kita membudayakan, menjadikan Ramadan pada tahun ini, kita berdoa sebelum kita berbuka. Jangan setakat doa berbuka. Allah mulaka sunnah, itu pendek sangat. Ambil sikit masa untuk kita berdoa. Doalah apa-apa pun. Kita share doa. Kita share permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab doa ketika berbuka satu doa yang amat dimakbulkan. Begitu juga dengan selawat tarawih. Seperti saya kata tadi, ambil peluang sebelum tarawih. Sebab tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak muncul pada bulan-bulan yang lain. Dulu nasi kerabu hanya ada dalam bulan Ramadan. Kan? Jarang ada pada masa-masa yang lain. Ada kuih-kuih yang tidak ada pada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Tapi sekarang dah tak berlaku dah. Nasi kerabu tu bila-bila masa boleh dapat. Tetapi Ramadan, tapi tarawih tetap sama. Dia
hanya datang bulan Ramadan. Kalau kita mengidam tarawih pada lain bulan Ramadan, tak ada. Mengidam macam mana pun untuk dapat tarawih lain bulan Ramadan, tak ada. Dia hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi, gunakanlah peluang ini untuk kita merebut walaupun tidak ke masjid, tapi kita boleh buat dekat-dekat dengan rumah, kan, dekat rumah. Bersama dengan anak-anak. Tak perlu takutlah baca menjadi imam, kan, tak perlu takut jadi imam. Bacalah insya-Allah. Apa kita sembahyang seorang sama dengan kita sembahyang berjamaah. Tak ada beza. Fatihah itulah yang sama, ayat yang sama, surah yang baca. Jadi perlu nervous, takut dengan nak jadi imam, kan. Nak jadi imam tak ada masalah, kan. Jadi maknanya mungkin kita boleh berpakat dengan anak-anak kita, mungkin hari ni kita jadi imam, besok anak kita jadi imam pula, kita jadi Bilal. Benda tu sebenarnya ada hikmah yang banyak, sebab dia boleh mencungkil bakat-bakat imam yang baru, kan. Mencungkil bakat imam yang baru, insya-Allah, kan. Jadi guna peluang untuk kita bertarawih berjamaah bersama ahli keluarga tiap-tiap malam. Tak ada alasan nak keluar, nak merepot, tak boleh lah, sebab tak boleh keluar. Maka guna anak kita untuk sama-sama berjamaah dengan kita. Dan satu lagi, kita rancang. Apa yang kita rancang? Kita bangun untuk sahur, bangun awal sedikit. Bangun awal sikit maknanya kita boleh sembahyang tahajud. Sembahyang sunat tahajud. Nabi kata, "Sallu walau bi raka'atin." Sembahyanglah tahajud walaupun hanya satu rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang witir. Itu paling kurang lah. Setengah rakaat tak ada. Ada hanya satu rakaat paling kurang. Jadi kalau kita boleh buatlah 2 rakaat. 2 rakaat tu 5 minit je. Pun bila gosok gigi, kan, kita boleh ambil wuduk, boleh kita turun untuk bersahur, ataupun persiapan untuk sahur ketika sedang tak nak nasi, kan, masak nasi, maka sambil nasi masak tu boleh untuk kita bertahajud walaupun 2 rakaat. Dan gunakanlah pada malam itu ketika kita bersahur, ketika kita bertahajud masa sahur itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa ketika itu dia antara panahan yang tepat. Dia antara panah yang tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila kita bersahur, kita 2 keuntungan. Satu, kita jangan hanya sekadar bersahur semata-mata, tetapi ambil untuk bangun, untuk kita berwuduk dan menunaikan solat tahajud qiyamul lail. Paling kalau kita awal bangun rakaat. Kalau awal bangun ni kita buat 6 rakaat. Dan seumpamanya banyak mana di tempatnya. Jadi kita boleh dapat merasai kelezatan. Cubalah tuan-tuan, kita tahajud dan kita sujud lama-lama, kita rokok lama-lama, kita akan merasai kelezatan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jangan membaca Al-Quran setiap hari. Baca Quran setiap hari. Bacalah walaupun tak lancar, tak apa. Saya ada grup tadarus, baru habis tadarus tadi. Dengan grup-grup ni baca Al-Quran walaupun tak lancar, saya kata tak apa, dapat 2 pahala. Orang yang mahir, yang kemahiran, al-mahirun fil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia dapat 1 pahala. Nabi kata, yang baca Quran, ya takak, dia baca Quran dalam keadaan yang tersangkut-sangkut, maka dia akan dapat 2 pahala. 1 pahala membaca dan 1 pahala dia bersusah payah untuk dia nak membaca Al-Quran. Jadi dapat 2 pahala. Jadi baca Al-Quran, insya-Allah. Quran ini mukjizatnya kita akan lihat kalau kita baca tiap-tiap hari, insya-Allah dia akan lancar. Itu dah pasti. Orang yang baca Al-Quran tiap-tiap hari walaupun bermula dengan tidak lancar, dengan mukjizat yang ada pada Al-Quran yang khalidah, yang kekal hingga hari ini, dia akan dapat membaca dengan lancar pada suatu hari nanti. Baik tuan-tuan, sikit lagi saya nak sebut di sini adalah kita kena ingat bahawa Ramadan datang dengan membawa berbagai-bagai kebaikan. Ramadan datang bukan sebab hanya berpuasa sahaja, berpuasa memanglah yang utama,
Tapi ada banyak package yang dibawa dalam Ramadan ini, seperti package bagi makan orang berbuka. Sekarang ni mungkin susah nak beri makan berbuka sebab masjid pun tak buat masjid berbuka. Tapi ada masjid yang masih meneruskan memberi sumbangan kecemasan, tabung prihatin kepada orang susah. Kalau masjid saya dah buat round kedua. Round pertama dah bagilah dulu. Ni Ramadan kita buat round kedua untuk hantar apa bantuan-bantuan makanan asasi kepada mereka. Jadi maknanya mungkin kita boleh gantilah. Kalau kita nak berbuka boleh. Jadi mungkin kita boleh untuk buat benda yang macam tu. Baik, jadi kemudian antaranya juga kita boleh macam buat tabung ke, kita masih dia datang dengan sedekah. Sebab Ramadan ni di antara kelebihannya sedekah. Di antaranya. Seperti mana Nabi dikatakan adalah orang yang pemurah. Tetapi bila datangnya Ramadan, Nabi lagi pemurah. Sudah hadir pemurah. Dalam Ramadan, dia lagi-lagilah pemurah. Jadi maknanya, apabila PKP ni kita tak perlu pergi kerja, tak perlu habis minyak, duit minyak, petrol kan. Jadi mungkin dikatakan, di mana duit itu untuk disalurkan. Kita boleh sedekah melalui boleh bank in, online sebagainya. Kita tak terhalang untuk nak melakukan kebaikan. InsyaAllah ada jalan dia. Cuma kita nak ataupun tidak, maka itu terpulang kepada kita. Tapi kalau peluang ni kita tak rebut, Allah yang rugi, tapi kita lah yang rugi. Kita yang rugi. Jadi Allah bagi peluang kepada kita, maka kita gunakanlah masa untuk melipat gandakan amalan kita. Kemudian satu lagi, saya sebut mungkin yang terakhir untuk ringkasan serengkali tazkirah ini, masuk dalam Ramadan dalam keadaan kita bersih diri dengan bertobat. Ini punca dia tuan-tuan. Kadang-kadang mengapa bila masuk Ramadan kita rasa berat untuk nak buat ibadat. Rupa-rupanya ibadat kita ini terhalang dengan sebab dosa yang kita bawa masuk Ramadan. Dosa ini seperti mana Nabi sebut, hati kita ni bila kita buat satu dosa akan satu titik hitam melekat dekat dengan hati kita. Buat dua dosa, dua titik hitam. Kalau kita buat 100 dosa, 100 titik hitam. Kalau kita buat lagi, dia titik untuk apa lapisan yang kedua. Kadang-kadang lapisan kedua penuh, lapisan ketiga, lapisan keempat. Jadi maknanya seolah-olah hati kita tu telah dibuk dengan dosa. Tuan, kalau lampu mentol yang 1000 watt sekalipun, kalau dititik dengan syak titik berlapis-lapis, lampu yang 1000 watt itu tidak akan boleh mengeluarkan cahaya. Sama juga dengan hati kita. Kalau kita mau dan hati kita, diri penuh dengan dosa, kita tak akan dapat merasai kenikmatan dalam beribadat. Tak rasa. Buat ibadat, tak rasa apa lagi nak bersalat. Orang yang beribadat ini, yang boleh sembahyang sampai beratus-ratus rakaat satu malam, itu sebab hati dia bersih. Sampai cahaya Allah tu ada di hati dia, sebab tidak ada dosa dan di hati dia. Maka pada masa itu, alhamdulillah, kita tengok kuat dia beribadat kepada Allah SWT. Jadi, tuan-tuan, masuk Ramadan, keadaan kita bertobat kepada Allah SWT. Bertobat nasuha. Kita rasa dengan sistem minta kemaafan. Kita bersolah dengan Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT. InsyaAllah dengan sebab tidak dosa, tiada dosa yang ada pada diri kita, kepada ketika itu insya Allah badan kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Orang tanya Hasan Al-Basri. Dia kata Hasan Al-Basri, dia, sebab apa tuahnya aku nak bangun qiyamul lail? Hasan Al-Basri dia, kalau kamu berdosa di siang hari, maka di sebelah malam Allah tak nak jumpa dengan kamu. Maksudnya, apa sudah bangun qiyamul lail? Sebab mungkin sebelah siang kita buat dosa. Bila kita buat dosa sebelah siang, sebelah malam Allah tak ingin dengan kita. Jadi tidur, kita tak buat apa-apa, tak bangun.
susah untuk nak bangun qiyamul lail. Inilah menyebabkan kita gagal untuk beribadat dan gagal untuk berpeluang pada bulan Ramadan. Akhir sekali tuan-tuan, Asal abang punya suara pula apa yang penting sekali lagi yang tanya adalah tuan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mohon kepada Allah, tuan nak minta pertolongan Allah untuk buat ibadat. Dan juga Taala untuk tinggalkan maksiat. Kalau Allah tak tolong kita, kita tak boleh buat ibadat. Kalau Allah tak tolong bagi kepada kita dan taufik, tak boleh kita nak buat ibadat. Kita tak mampu. Kita tak akan terasa nak buat ibadat. Begitu juga kalau Allah tak tolong kita untuk tinggal benda maksiat, kita tak akan boleh benda maksiat. Jadi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, maka banyaklah berdoa kepada Allah untuk Allah bantu kita dalam buat ibadat. Seperti Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal, apa Nabi ajar doa? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna, ya Allah bantulah kami. Ala zikrika, untuk ingat kepada engkau ya Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husna ibadatik, dan melakukan ibadat dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau Allah tak tolong kita, kita tak akan boleh buat baik, kita tak boleh tinggal benda yang maksiat. Jadi tolong mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sakit itu dululah sedikit tazkirah, setengah jam juga, hampir dekat setengah jam, untuk supaya Ramadan pada kali ini menjadi Ramadan tip-top, lebih baik daripada Ramadan yang lepas-lepas. Jadi untuk makluman juga, nak kempen sikit, kita ada satu buku yang kita terbitkan, iaitu buku Ramadan Tip-Top. Tuan-tuan boleh langgan, boleh beli melalui dia punya, kita punya iklan kita, insya-Allah. Dan dalam buku tu ada 30 tazkirah. 30 tazkirah maknanya satu hari satu. Jadi tuan-tuan bila jadi imam ke, jadi makmum ke, boleh menggunakan bahan dalam buku Ramadan Tip-Top itu untuk dijadikan bahan tazkirah. Selain kita sembahyang tarawih, kita juga boleh menggunakan peluang untuk bertazkirah berpandukan buku itu, tajuk yang ada dalam buku itu sebanyak 30 tazkirah. Maknanya daripada satu Ramadan hingga malam raya pun masih ada tazkirah dalam buku itu, insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa boleh berhubung dengan Ustaz Ismail lah. Ustaz Ismail boleh bagi link untuk tempahan, insya-Allah. Baik, jadi mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi lebih baik, insya-Allah, dan Allah menerima amalan kita. Okey, kita terus baca Yasin. Okey, Ismail. Halo? Terus baca Yasin, Ustaz. Baca Yasin lah. Baik, insya-Allah. Baik. Ila harutin Nabi Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bismillah arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wasallamu alaihi wa ajma'in. Bismillah arwahi abaihi wa ikhwanihi. Bismillah arwahi abaihi wa ikhwanihi. Bismillah arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa jama'il muslimina wal muslimat. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu bir risalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim wa bi qawasil hurufi wal asma'i tammat وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبقفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومهلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, kembali kepada Ustaz Ismail. Baik Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Safwan Anwar atas tazkirah yang begitu padat dan mantap untuk panduan kita bersama-sama menghayati Ramadan 1441 Hijrah ini. Semoga dengan tazkirah yang telah disampaikan dapat kita mengambil pengajaran dan iktibar dan beramal dengannya itu yang lebih baiklah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan tazkirah Ramadan ini sehingga ke Ramadan yang terakhir setiap hari Jumaat. Kita akan buat baca tazkirah dan bacaan surah Yasin dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, KBBK SPL ya, Ustaz Najib? Ustaz Najib? Ini Ustaz Najib. Ustaz Najib ada Ustaz Najib? Ustaz Najib dah lari ya? Baik tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat JPN sekalian, kita akan lancarkan juga tabung Ihya Ramadan ya, tabung Ihya Ramadan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang berhajat untuk menyalurkan sumbangan, boleh terus ke akaun PAKDIS yang akan saya sharekan dalam chat sebentar lagi untuk tuan-tuan dan puan, dan mereka yang membuat transfer duit ke akaun PAKDIS, mohon untuk hantar slip kepada saya bagi memastikan wang yang kita terima sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi saya akan sharekan nombor akaun PAKDIS untuk tuan-tuan dan puan ambil. Sekejap Okay, saya dah letakkan nombor akaun PAKDIS ni untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan sebagai akaun
sumbangan Ramadan Jabatan Pengajian Selangor. Baik itu di sana pun ada juga oleh Sabu saya letakkan sana. Jadi itu saja daripada pihak kami di Satu Pengajian Islam. Sekali lagi merakakan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan tazkirah Ramadan kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sofwan. Selamat berpuasa semua Ramadan Karim. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Bro. Terima kasih Ustaz Syamuddin. Terima kasih Cik Dua Bahasa. Terima kasih Munira. Terima kasih Akmal. Baik, buku-buku. Okey. Buku kita, TikTok Ramadan TikTok. Sebenarnya kita dah limited edition Cetakan yang berikutnya ni adalah sangat limited. Jadi sekiranya yang berhajat boleh terus tempah melalui link yang telah saya kongsikan juga. Sebab kita dah buat cetakan pertama dah habis dijual. Harganya RM10 saja tuan-tuan dan puan-puan. Tidak termasuk kos pengantaran di dalam tu ada 30 tazkirah yang boleh kita guna pakai di rumah bersama anak-anak kita sementara menunggu ataupun selang-seling antara tarawih dan juga witir ataupun antara maghrib dan isyak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh gunakanlah sedikit bacaan ringkas saja tazkirah tu. Linknya dah ada kan? Okey, terima kasih. Maaf. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya cik. Okay. Bye. Okay Ustaz. Bye-bye Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.